Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Tan Sri Pengerusi. Saya ingin merujuk butiran 020400 Agensi Pusat Permohonan Penggambaran Filem dan Persembahan Artis Luar Negara. Puspal dengan peruntukan pada tahun 2024 berjumlah 934,800 berbanding 8,838,000 pada tahun 2023. Kementerian Penerangan terdahulu di zaman Datuk Seri Utama Rais Yatim telah menyediakan satu garis panduan persembahan artis luar negara. Selain itu, JAKIM juga menyediakan garis panduan penganjuran konsert. Garis panduan ini disediakan sudah tentulah untuk mengawal supaya tidak berlaku persembahan yang bercanggah dengan adab ketimuran dan juga ajaran Islam. Saya pernah bangkitkan isu ini dalam sidang yang lepas, tapi pada pengamatan saya, beberapa persembahan yang melibatkan artis luar negara tidak menepati dengan kod etika berpakaian yang disediakan oleh Kementerian Penerangan waktu itu. Antaranya, saya sebutkan sebagian saja, antara kod etika berpakaian artis lelaki, tidak berpakaian bersesuaian dan tidak menjolok mata, tidak memakai baju yang terbuka atau didedah luas sehingga menampakkan dada dan badan, berpakaian koyak, seluar bertampal atau tidak terurus, berseluar pendek, berpakaian yang mempamerkan simbol, sama ada simbol LGBT, simbol arak dan sebagainya, kemudian menanggalkan pakaian semasa membuat persembahan dan sebagainya. Manakala kod etika pakaian artis wanita hendaklah berpakaian sopan dan tidak menjolok mata, dilarang memakai pakaian terdedah luas di bahagian dada atau tersingkat dari paras lutut, memakai pakaian yang berbelah terlalu tinggi atau terlalu ketat sendat, berpakaian yang terlalu jarang, yang menampakkan pakaian dalam atau bentuk badan dan sebagainya. Itu sebahagian yang terdapat dalam kod etika berpakaian dalam buku garis panduan yang disediakan oleh pihak JAKIM. Juga garis panduan yang disediakan, bukan JAKIM, oleh Kementerian Penerangan waktu itu. Juga garis panduan yang disediakan oleh pihak JAKIM berdasarkan keputusan Muzakarah Majlis Fatwa Kebangsaan bagi ahliwal kali kedua pada Mei 1981, di mana ia menjadikan satu garis panduan pihak JAKIM untuk persembahan artis luar negara ataupun dalam negara. Jadi pada pengamatan saya, persembahan yang melibatkan artis luar negara termasuk dalam negara, sebahagian besarnya tidak mematuhi peraturan tersebut. Jadi saya mencadangkan kepada kementerian supaya meminda Akta 493, Akta Hiburan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur 1992 supaya dimasukkan garis panduan JAKIM dan juga garis panduan kementerian yang lalu supaya ia menjadi sebahagian daripada peraturan. Sebab pada pengamatan saya, Akta Hiburan Wilayah Persekutuan KL 1992 hanya merupakan satu bentuk pengurusan, permohonan, lesen, pembayaran dan sebagainya. Tetapi tidak ada suatu garis panduan yang menjadi undang-undang yang dimasukkan dalam akta tersebut. Jadi saya mencadangkan supaya pihak kementerian meminda Akta 493 dengan memasukkan sebahagian garis panduan yang disediakan oleh kementerian yang lalu dan juga garis panduan yang disediakan oleh pihak JAKIM. Pak Muta, Pitaluan. Sila. Terima kasih Pak Muta. Terima kasih Tok Kongsi. Berkaitan dengan Akta Hiburan, dikatakan Coldplay akan membuat persembahan di Malaysia. Dan Perdana Menteri mengatakan bahawa Coldplay ini menyokong Palestin. Itu sebab dibenarkan. Dan ianya bercanggah dengan apa yang telah difatwakan oleh Mufti. Apa pandangan Pak Bunta berkenaan hal tersebut? Adakah kerana menyokong Palestin maka dibenarkan untuk buat persembahan di Malaysia? Terima kasih Pak Bunta. Terima kasih. Saya bersetuju dan jadikan ia sebahagian daripada hujah saya. Bukan bermakna hanya kerana menyokong Palestin semata-mata, sebab itu isu kemanusiaan. Maka ia dibenarkan untuk mengadakan persembahan di negara ini. Sedangkan terbukti, walaupun saya tak kata artis-artis dalam Coldplay itu pengamal LGBT, tapi kita ada bukti bahawa Coldplay telah menyatakan sokongan untuk komuniti LGBT dalam pelbagai cara sepanjang kerjaya mereka. Kumpulan ini juga telah menunjukkan sokongan untuk hak LGBT dan kesesamaan, dan pada tahun 2017 Coldplay menerima $9,000 untuk membantu organisasi LGBT di Australia berkempen untuk kesesamaan perkahwinan. Di samping itu, penyanyi utama Coldplay telah bersuara menyokong hak LGBT dan perkahwinan sejenis dalam pelbagai wawancara. Jadi amat tidak wajar Coldplay dibenarkan untuk mengadakan persembahan di negara ini. Kemudian saya ingin juga merujuk butiran 020900 Perbadanan Kemajuan Filem Nasional Malaysia, FINAS, dengan bajet yang diperuntukkan sebanyak 35,109.
Sebagaimana yang sudah maklumi bahawa Finas adalah berperanan sebagai sebuah organisasi yang bertanggungjawab, agensi yang bertanggungjawab menggalak, memelihara dan memudahkan kemajuan industri perfilman Malaysia. Persoalan saya, adakah Finas berhasrat membantu industri perfilman dalam mengeluarkan filem-filem patriotik yang melibatkan perjuangan orang terdahulu dalam menentang penjajahan, sehingga ada yang gugur dibunuh, digantung di buah negeri seperti Tok Janggut, Datuk Maharaja Lela, Tuan Guru Abraham Limbung, Dul Said, Mak Saleh di Sabah, Rentap di Sarawak dan sebagainya. Termasuklah filem-filem zaman kegemilangan dan keemasan Kesultanan Melayu Melaka suatu ketika dahulu sebelum dijajah oleh Portugis. Masalahnya, syarikat-syarikat filem tak mampu untuk membuat filem-filem yang risiko kos yang tinggi, melainkan pihak kerajaan melalui Finas membantu untuk produser filem mengeluarkan filem yang semua itu sebab ia boleh membangkitkan semangat patriotik kepada para penonton. Dan saya percaya seperti filem Mat Kilau yang mendapat sambutan yang sangat hebat di Pawagam dengan hasil kutipan tiket mencecah hampir 100 juta dalam tempoh sebulan lebih. Filem sejarah inilah yang sepatutnya diperbanyakkan dan ditayangkan bukan sahaja di Pawagam, bahkan ditayangkan secara bersiri di mana-mana channel RTM supaya boleh membantu ataupun boleh menyemai semangat patriotik kepada semua rakyat Malaysia. Dan saya ingin tahu mengapa RTM belum lagi menyiarkan di saluran perdana RTM filem Mat Kilau yang sememangnya ditunggu-tunggu untuk ditonton di kaca TV selain daripada YouTube dan juga di Pawagam. Sekian, terima kasih.